Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam yang bahagia ini untuk meneruskan pengajian di dalam kitab Da'wah Utama dan Fathul Mu'in. Maka kita bermula dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa zahir dan batin, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat di dunia dan hajat di akhirat, dan memberikan kepada kita keselamatan daripada segala jenis musibah, segala jenis bala dan azab, dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam kitab Da'wah Utama kita telah sampai kepada bahagian yang akhir daripada bahagian yang kelima yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, dan insya-Allah kita membaca hadis yang diriwayatkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 186. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala tiada pernah menyuruhku untuk menyimpan dunia dan menurutkan nafsu syahwat. Jadi barang siapa menyimpan dinar dengan maksud hendakkan hidup yang panjang, maka sesungguhnya kehidupan itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah aku ini tiada menyimpan dinar atau dirham, yang ini wang ringgit, dan aku juga tiada menyimpan makanan untuk hari besok. Nah, perkara ini menunjukkan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan janji Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki. Maka beliau tidak menyimpan bagi dirinya. Beliau tidak menyimpan bagi dirinya, menunjukkan kepada kita keyakinannya yang tinggi, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manusia yang mempunyai iman dan keyakinan yang lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Para ulama kita mengatakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ini dia adalah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling zuhud, yang paling mempunyai keyakinan dan iman yang kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada semua yakni manusia dan para anbiya dan mursalin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita akan hakikat ini perkara ini apabila kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, dan mengeluarkan daripada diri kita segala sifat yang madhmumah ataupun sifat yang terkeji. Amin ya rabbal alamin. Nah, teruskan. Beliau pernah bersabda lagi, Tuhanku telah menawarkanku untuk dijadikan bumi Mekah emas. Tetapi aku berkata kepadanya, tidak, duhai Tuhanku, biarlah aku kenyang satu hari dan aku lapar di hari yang lain. Bila aku merasa lapar, nescaya aku akan menghadapkan wajahku kepadamu serta mengingatimu. Dan jika aku kenyang pula, nescaya aku akan mensyukuri nikmatmu serta memuji-mujimu. Kita telah dengar beberapa kali berkenaan dengan riwayat ini, yang mana malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan tawaran yang ini kepada untuk dijadikan yang ini bukit di Mekah ataupun bukit yang ini di Madinah yang ini emas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Maka ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada apa-apa nilai ini pada kehidupan dunia ini
dan bahawasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang datang selepas mati, dan kepentingan ini bagi umat Islam untuk melihat akan perkara ini dan usahakan agar kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawasanya kehidupan kita di dunia ini ibarat musafir, dan destinasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang musafir, dia hanya mengambil apa yang dia memerlukan, sebab perjalanan yang bukan maksudnya adalah destinasi. Maka destinasi kita adalah akhirat, tetapi kita menggunakan dunia kita untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam Al-Quran ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala bukan maksudnya suruh kita meninggalkan dunia, tetapi Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa nasib kamu daripada dunia, ataupun bahagian kamu daripada dunia. Yakni maksudnya ada perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab ini bagi diri kita, untuk kita memastikan nafkah bagi diri kita dan nafkah bagi ahli keluarga kita. Maka kita usahakan atas keduniaan untuk menjalankan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduniaan ini bukan maksud tapi adalah wasilah. Ini yang kita membicarakan banyak kali. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Qarun ini, apabila kaum datang ini kepadanya dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, janganlah kau gembira, sebab Allah tidak suka ini manusia yang gembira disebabkan selain ini Allah. Selepas itu mereka menasihatinya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan kau lupa nasib kau atau bahagian kau daripada dunia, dan ingatlah kepada akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahul akhirat. Yani tuntutlah yang di akhirat atas apa yang Allah telah memberikan kepada kamu. Yani Al-Quran ini mengajarkan kepada kita jangan kita terpedaya dengan dunia sehingga kan kita lupa akhirat dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama Allah memerintahkan kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita selagi mana kita berada di atas muka bumi. Jadi apa yang penting bagi seorang Muslim adalah dia memahami maksud hidup. Sekali lagi, perkara ini kita sentiasa membicarakan lagi dan lagi. Yani kita orang Islam, alhamdulillah, Islam telah memberikan kepada kita solusi. Islam telah memberikan kepada kita hakikat dari kehidupan ini. Maksudnya, apakah maksud dari hidup ini kita? Islam telah menerangkan kepada kita dengan terang sekali. Kita lihat ini hari ini ramai ini manusia tidak mengetahui ini apa maksud hidup mereka. Hari ini ramai orang ini mereka menyangkakan hidup ini tidak ada maksud. Yang penting adalah kita lakukan apa yang kita mahu, asalkan ini kita bahagia. Mereka tidak mengetahui ini apa maksud hidup mereka, disebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita Islam dan iman, dan menjadikan kita sebaik-baik umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita diberikan Quran, dan kita adalah umat yang terakhir yang dikeluarkan bagi manusia, dan umat yang terbaik seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, disebabkan iman dan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan ini perlu kita memahami dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah. Jadi istiqamah dalam iman dan amal, dan mati dalam iman dan Islam. Seperti mana hari ini kita usahakan atas melaksanakan perintah Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting sekali, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti mana Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia apabila kita melaksanakan perintah Allah. Kebaikan di akhirat apabila kita mati dalam husnul khatimah dan mendapatkan anugerah Allah, yang abadi, yang kekal abadi. Ini adalah maksud dari hidup manusia, yang mana Allah menghantar para anbiya dan mursalin mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Dan Nabi SAW juga membicarakan tentang dua sifat yang mulia. Pertama sekali adalah sifat syukur, kedua adalah sifat sabar. Yang ini beliau mengatakan supaya satu hari aku bersyukur atas apa yang kau telah memberikan, dan aku bersabar kalau sekiranya aku dalam keadaan yang lapar. Ini dua sifat yang sangat penting sekali bagi seorang mukmin. Seorang mukmin sentiasa kita diingatkan untuk kita mempunyai
dua sifat daripada sifat Nabi SAW, iaitu sifat syukur apabila diberikan nikmat dan sifat sabar apabila diuji dengan musibah. Dari seorang mukmin kita beriman bahawasanya segala-galanya Allah yang melakukannya. Apabila Allah memberikan kepada kita nikmat, Allah sedang menguji kita. Sama ada kita bersyukur ataupun tidak bersyukur. Sama ada kita lupa Allah atau tidak lupa Allah. Sebab ada orang Allah bukakan dunia baginya, terus lupa Tuhan terus. Yani dia lihat, aku dah ada segala-galanya, ada duit, aku tak perlukan Allah SWT. Tapi bila dia kena yang musibah, baru dia kembali kepada Allah. Tetapi bila Allah yang memberikan kepadanya kekayaan, dia lupa yang dia akan Allah SWT. Inilah misalnya seorang yang tidak bersyukur yang atas ini nikmat Allah. Maka nikmat Allah pada zahirnya menjadi sebab dia jauh daripada Allah SWT. Sebab yang dia tidak boleh menahan ujiannya. Ada sebagian manusia Allah mengujinya bukan dengan nikmat tetapi dengan kesusahan. Dan apabila dia bersabar, maka itu adalah baik baginya, dan Allah mengangkatkan derajatnya dan mengampunkan dosanya dan memberikan kepadanya kebahagiaan di akhir. Maka itu adalah kejayaan yang dibaginya. Tetapi ada juga apabila Allah SWT menguji manusia dengan musibah, maka manusia ini hilang ini kesabaran. Dan ini dua sifat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Tapi ini semua ini mesti diasaskan dengan akidah yang sahih. Seorang Muslim ini kalau dia tidak memahami tentang qada dan qadar, dan dia tidak memahami tentang sifat-sifat Allah SWT, bahawasanya segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah, segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah, segala-galanya yakni Allah yang mengetahui segala-galanya sebelum ini berlaku segala-galanya, dan tidak ada perkara yang boleh berlaku melainkan Allah telah mengetahuinya dan Allah telah mengkehendakinya, dan ia berlaku dengan kuasa Allah. Maka selain Allah tidak mempunyai kuasa, hanya Allah yang memiliki kuasa. Dan ini nak kena difahami dulu. Apabila dia memahami bahawasanya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, tidak ada perkara yang boleh berlaku kecuali Allah yang melakukan. Allah yang menguji manusia dengan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang di manusia kenikmatan dan memberikan kepada manusia pahala atas ini kesabarannya. Jadi ini adalah daripada perkara yang sangat penting sekali. Dan ini semua adalah balik ini kepada kefahaman kita ini tentang ini ilmu akidah ataupun memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan ini insya-Allah. Yang kita dapat yang memahami dan dapat kita mempraktikkan insya-Allah ini pada kehidupan kita seharian. Jadi hari ini kita nak kena belajar, dan selepas itu juga kita nak fikirkan bagaimana kita nak menjadikan seperti apa tertib harian kita. Bagaimana kita nak mengaplikasikan pada yakni kerja harian kita. Bagaimana kita nak apply apa yang kita telah mendapatkan manfaat daripada sifat ini. Nah, teruskan, kita habiskan insya-Allah. Tersebut daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri seperti mana maklum dia tabi'in. Beliau ada anak murid kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah daripada kalangan yang para ulama tabi'in, dan beliau terkenal ini dengan kezuhudannya. Ini Imam ini Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri ini balik kepada negeri Basrah di Iraq. Katanya adalah Rasulullah SAW sentiasa membantu orang lain dengan tangannya sendiri sampai menampalkan pakaian yang koyak pun dia pernah melakukannya supaya menjadi contoh tauladan pada yang lain. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka faham ini bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak melihat kepada kebesaran dunia. Maka para khulafa Rasyidin yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluarkan dunia daripada hati mereka. Maka Allah berikan mereka dunia. Mereka mengeluarkan dunia daripada hati mereka. Allah membukakan mereka yakni segala kekayaan yang ada di pelosok dunia. Kerajaan Rom jatuh di tangan mereka, sedangkan mereka tidak mahu dunia. Kerajaan Parsi yang begitu hebat ini jatuh di tangan mereka, sedangkan mereka tidak mahu dunia. Begitu juga kerajaan Mesir jatuh di tangan mereka, dan mereka tidak mahu ini dunia. Mereka nak menyebarkan agama. Allah memberikan mereka dunia, dan dunia yang ini datang begitu hebat sekali. Sebab yang ini semua kerajaan yang jatuh di tangan Islam.
hampir semua ini kerajaan yang jatuh di tangan Islam. Kerajaan Rom, orang mengatakan mustahil ini Rom ini boleh kalah. Sebab Rom pada ketika itu tenteranya dikatakan kasahil kalbahri la sahilalah. Tentera Rom ini seperti lautan yang tidak ada apa kita panggil itu tepi pantai. Tenteranya adalah seperti lautan tidak ada tidak ada darat. Seperti lautan yang tidak ada darat. Sebab dulu bila mereka pergi perang, dia punya tentera, dia punya banyaknya tentera, mereka tak lihat hujung ni. Yang ni semua ini penuh ini dengan tentera. Orang mengatakan mustahil ini Rom ini akan kalah. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kalah dengan satu kaum yang tidak begitu kaya. Sahabat-sahabat Nabi SAW kalah ini dalam perang Yarmouk. Sampai hari ini mereka tak faham bagaimana boleh kalah. Sampai hari ini. Begitu juga Qadisiyah, perang Qadisiyah dengan tentera Parsi. Tentera Parsi yang dikoyakkan surat Sanomar Khattab. Dia mengatakan Sanomar mengajak dia kepada Islam. Dia mengatakan kamu ni kaum Arab ini tidak ada tamadun, dan kau nak berdakwah yang ini kepada kaum Parsi dan beribu tahun yang kita punya tamadun. Dia koyakkan yang ini surat mula-mula dia koyakkan surat Nabi SAW. Begitu juga ini pada zaman Sanomar Khattab, yang ini dia menulis ini surat ini kepada Sanomar Khattab. Dia menyifatkan mereka yang ini seperti biawak, biawak yang tinggal di padang pasir. Yang dia mengatakan kamu kembali kepada lubang kamu. Jangan yang ini kamu ingat kamu boleh kalahkan kami Parsi yang sudah beribu tahun yang ini, beberapa yang ratus tahun yang ini menghidupkan kita dan teman-teman. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Parsi yang jatuh di tangan orang Islam. Begitu juga kerajaan Mesir, begitu juga yang ini kerajaan yang di sekeliling ini tanah yang ini Arab. Dan Sanomar Khattab ini pada zamannya dikatakan kebanyakan takluk yang berlaku pada zamannya. Dan kalau kita lihat kisah Sanomar Khattab, seperti Nabi SAW, yang ini beliau memakai baju ditampal. Masyhur ini tentang Amirul Mukminin. Dan beliau ini bila dia lihat Baitul Mal ada harta, dia tak boleh tidur malam. Malam-malam ini dia keluar, dia pikul. Ada kisah kan, dia pikul gandum. Yang ini dia lihat ada keluarga miskin di Madinah. Dan di malam-malam ini dia mengatakan kepada hamba-Nya Aslam untuk apa? Keluarkan daripada Baitul Mal segala-galanya, sebab aku tidak boleh tidur malam kalau sekiranya di Baitul Mal ini ada harta. Kalau aku mati yang pada malam itu, Allah akan tanya yang ini kenapa yang dalam Baitul Mal adalah harta, apa yang kau telah melakukan yang kepada harta yang kaum muslimin. Ini adalah khulafa Rashidin, yang mana apabila ini meninggal dunia, mereka ini meninggal dunia, Masya Allah sampai hari ini kita tertanya, adakah manusia ini seperti mereka? Tetapi yang mereka yang ini kita baca yang ini kisah-kisah mereka dalam sejarah. Tetapi hari ini Allah Ta'ala susah kita nak lihat ini manusia yang berjalan yang di atas muka bumi yang mempunyai sifat ini seperti ini sifat ini mereka radhiyallahu anhum. Jadi Islam ini Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita, apabila yang ini umat Islam hati mereka penuh dengan Allah, maka Allah akan membukakan segala-galanya. Tetapi kalau kita lupa Allah, maka Allah juga akan lupa kita, dan kita akan hidup di dalam kehinaan. Kita akan hidup dalam kehinaan kalau sekiranya hati kita penuh dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis yang Nabi mengatakan, walakinnahum katsir lakinnahum ghusaa'un ka ghusa'is sail. Pada akhir zaman Nabi SAW ini mengatakan, apabila sahabat menanyakan, ya Rasulullah amin qillatin, sebab Nabi mengatakan pada akhir zaman manusia yang ini akan lihat ini kepada orang Islam ini seperti makan daripada dulang qasa'. Jadi mereka boleh makan apa saja mereka nak daripada orang Islam. Jadi sahabat menanyakan, ya Rasulullah amin qillatin yauma idzin ya Rasulullah, adakah disebabkan qillah, disebabkan sedikit dari orang Islam? Nabi mengatakan, la, innahum katsir lakinnahum ghusaa'un ka ghusa'is sail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka ramai akan tetapi mereka seperti sampah yang dibawa oleh apa? Banjir, air banjir, yang ini tidak ada nilai. Maka mereka menanyakan, apa sebabnya ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Masalah kita hari ini adalah cinta kepada dunia dan takut mati. Dan ini Nabi SAW sudah membicarakan lebih 1400 tahun ini, yang lebih 1400 tahun yang lalu. Sebab ini umat Islam hari ini kaya.
Minyak sahaja 80% yang minyak di bumi Islam. 80% yang minyak. Sekali lebih kurang, betul ke tidak? Mungkin saya silap, tapi kebanyakan yang minyak ini di tangan yang orang Islam. Itulah kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita nak membicarakan tentang teknologi, umat Islam ini ada teknologi. Kalau kita nak membicarakan umat Islam, tak banyak doktor, banyak doktor yang di negeri Islam. Tidak banyak engineer, banyak engineer. Apa saja kita lihat yang ni specialist, semua yang di umat Islam ada. Negeri yang ni seperti negeri Mesir, seperti negeri-negeri yang ni seperti di Timur Tengah sebagai misal, begitu juga dengan Turki dan sebagainya. Semua yang ni specialist yang ni semua ada. Kalau kita nak mengatakan kita umat yang jahil yang ni dalam teknologi, ramai yang ni orang yang ni yang educated di kalangan yang ni umat Islam. Tetapi yang ini tetap masalahnya adalah masalah yang di hati. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membaiki yang di keadaan kita kepada kebaikan yang lebih baik insya-Allah. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal. Nah, teruskan. Beliau tidak pernah mengumpulkan makanan siang dengan makanan malam. Yang ini tiada makanan yang sama siang dan malam selama 3 hari berturut-turut. Sehinggalah beliau kembali ke rahmatullah azza wa jalla. Moga-moga Allah menambahnya keutamaan dan kemuliaan. Nah, Nabi SAW meninggal dunia kalau kita lihat keadaan miskin. Yani beliau wafat dalam keadaan miskin. Seperti mana hadis Al-Bukhari mengatakan, beliau meninggal dunia dan baju besinya digadai. Digadai yakni untuk beberapa bungkus yang dibalik. Beberapa bungkus yang dibalik. Ini maksudnya beliau meninggal dunia dalam keadaan yang miskin. Ini juga yang ini menjadi iktibar bagi kita semua. Dan ini juga adalah daripada mustajab doa Nabi SAW. Sebab beliau berdoa kepada Allah mati miskin. Beliau berdoa ini kepada Allah, Allahumma amitni miskinan wa ba'athni ma'a zumratil masakin. Dia mengatakan, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku bersama orang miskin. Sebab Nabi SAW sayang ini kepada orang miskin. Nah, insya-Allah kita berhenti di sini. Kita masuk ini kepada kitab yang seterusnya.